Hello, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Apa khabar? Guys, kita sound check dulu. Waalaikumsalam. Alright. Oh, ramai malam ni eh. Lama tak dengar suara saya eh. Sekarang masuk Rabu je ada Abah. Oh, ya ke? Ni Abah ke? Ah, ya, saya lah. Suara saya lah ni. Ya guys Kita bagi yang lain masuk dulu. Sebentar. Semua sihat Semua dah makan? Semua dah makan tak? Dah settle bah. Oh, dah settle Dah makan lah semua Sekejap guys Saya baru nak update kat Facebook ni. Saya baru nak update kat Facebook untuk live malam ni. Malam ni ada banyak perkongsian yang saya nak kongsikan based on current situation sekarang ni. Market sekarang ni. Wajahnya enggak kelihatan. Wajahnya enggak kelihatan enggak apa-apa ya. Yang penting ilmunya tu nanti bisa dimanfaatkan. Benar enggak? Mana wajah kacak bapak? Emangnya kacak ya? Muda, Baim Wong. Okay, now saya nak masukkan sebentar. Okay, semua nampak chat? Syazah Farid, awak send dekat host and panelist. Awak adjust send dekat everyone supaya yang lain pun dapat baca komen daripada awak. Memang dek tunggu Abah update pasal fundamental. Okay. Alright, semua nampak skrin? Semua nampak Okay. Okay, now siapa yang tengah sell sekarang ni? Siapa yang tengah sell sekarang ni? Saya tengah sell. Okay, kalau tengah sell, maknanya tengah running profit lah. Alhamdulillah. Okay, bila saya tengok keadaan market sekarang ni, apa yang saya katakan dekat saya punya Facebook, kalau korang baca last week, okay, semua boleh tengok saya punya Facebook, okay, tak silap saya last week, masa market tengah jatuh tu kan, masa market tengah jatuh, orang semua panik kan, panik. Okay. Tapi seringkali kejatuhan market mampu memberikan kita peluang. Betul tak? Sebab kita kena faham
kejatuhan adalah bukan sifat sebenar indeks Dow Jones ni. Okey, Syafiq dia kata DCA. Yes. Saya ada bagi tahu pada 23 September, which is minggu lepas, saya bagi tahu price Dow Jones dah buat new low bertepatan dengan apa yang saya selalu kongsikan pada sesi kelas dan live trade di Zoom webinar. Masa untuk turn on mode DCA, iaitu dollar cost averaging. Yes, dollar cost averaging. And then saya update lagi. Saya cakap hari yang sama, selang beberapa minit saya update lagi. Saya cakap bukan mudah sebenarnya untuk melihat fenomena pasaran Wall Street ini jatuh kerana itu bukan sifat sebenar pasaran ini. Jadi ambillah peluang kejatuhan ini sebaik yang mungkin bila mana sifat sebenarnya muncul nanti. Jadi guys, sifat sebenarnya muncul pada 2 hari lepas, iaitu Isnin dan semalam. Betul? Dia naik daripada bawah ni sampai atas ni dalam masa 2 hari kenaikan Dow Jones sebanyak lebih kurang 1,748 pips. 2 hari guys. 2 hari naik 1,748 pips dalam masa 2 hari. Market buka tu je, pum 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 pum, terus market naik. Jadi saya cakap lagi, pendekatan penggunaan method dollar cost averaging tidak pernah gagal lagi ketika menghadapi kejatuhan pasaran Wall Street. Peluang besar yang terhidang ini tidak akan saya biarkan begitu saja. Jadi saya tanya, siapa yang biarkan kenaikan semalam? Mana dia tak ada entry? Siapa yang biarkan peluang kejatuhan market yang berlaku tahun ni dengan keadaan sekarang ni, okay? Siapa yang tengok saja benda tu? Siapa yang on dollar cost averaging? Siapa yang buat teknik dollar cost averaging? Saya nak tengok siapa. Sebab saya boleh tahu ramai yang profit dekat mana? Dekat sistem. Ramai gila yang buat withdrawal. Ramai gila. Jadi saya tahulah bila orang buat withdrawal, maknanya semua buat profit. Guys, boleh dengar lagi suara saya? Korang boleh bagi feedback dekat ruangan komen. Clear tak suara saya? Clear Okay, clear. So tadi pertanyaan saya, siapa yang mengambil peluang daripada kejatuhan market yang berlaku dengan menggunakan method dollar cost averaging? Atau mungkin siapa yang tak tahu dollar cost averaging ni apa benda? Siapa yang tak tahu? Tak tahu bah. Oh, ramai yang tak tahu. Saya bah. Okey, boleh tak saya tahu berapa ramai yang tak tahu dollar cost averaging ni? Tengok je bang, MC buy 29, margin tak support. Okey, titik invest. Logan Silva, tak tahu cikgu. Zainal bin Amin, saya tak tahu. Alright. Okey. Anyway, tak apa, saya akan cover malam ni berkenaan dengan dollar cost averaging. Asal lama keluar juga gua je, ingatkan nak pindah dalam gua terus. Steady. Okay. Kita ada backup team, no problem. Aziz SPS Penang. Kepada orang Penang, nantikan kehadiran saya. InsyaAllah esok saya akan bergerak ke Penang sebab Cikgu Iman dengan Pok Cik Huzaifah dia ada buat kelas dekat Penang. So for those yang ada dekat Penang, boleh ambil peluang untuk datang, nak lepak dengan saya pun boleh sebab saya ada bawa merchandise. Penang sampai bila? Saya kat Penang sampai hari Ahad. Jumaat. Oh, Jumaat ada. InsyaAllah kita akan jumpa. Al-Mustaqim, belajar datang Perlis boh. Wah, kalau datang Perlis nak kena pergi Danok
Kalau datang Perlis nak kena pergi Danau. Makan daging bakar. Okay. Anyway, saya nak kongsikan dekat korang satu benda. Okay, satu benda yang mungkin ada yang perasan atau mungkin ada tak perasan, tapi saya harap perkongsian ni bermanfaat untuk korang untuk menghadapi future punya market direction. Nak tak? Sebab masa hari pertama market naik, ramai bagi tahu kat saya, PM saya, bah, dah boleh sell tak? Bah, dah boleh sell tak? Jadi, dia orang tak kenal barang lagi. Dia tak kenal barang lagi. Okay guys. Now, saya tunjukkan kat korang time frame weekly. Okay, saya tunjukkan kat korang time frame weekly. Semua nampak Semua nampak time frame weekly? Guys, saya perlukan feedback. So, bila saya tanya, kalau boleh korang feedback supaya saya nampak kita punya communication. Sebab saya tahu korang tak boleh cakap. Saya seorang boleh cakap. Sebab nanti kalau korang tak ada communicate dengan saya melalui chatting, saya menyanyi nanti. Jangan sampai saya karaoke. Tak jadi kelas nanti. Rindu abah nyanyi. Alamak. Okay. Sekejap Saya nak record dulu. Dah record ke belum ni? Record. Pause record. Alright. Kita dah record. Fazrin Razi tengah ready catat nota apa. Alright. Okay guys. Kalau kita tengok ini adalah kejatuhan pasaran Wall Street sejak daripada permulaan 2002. Sejak daripada permulaan 2002. Kat mana dia start jatuh? Dekat sini guys. Nampak tak tu? 2/1/2022. Ini adalah candle tahun baru. Okey, ni ah. Yang ini ah. Yang ini. Start daripada atas ni, kau bayangkan kalau sell atas ni, kalau guna teknik kalau, sampai hari ni dia jatuh. Okey, ni ah. Maknanya tahun ni jatuh market. Market jatuh tahun ni. Persoalannya, kenapa tahun ni market jatuh? Jawapan dia adalah pada bulan 11 tahun lepas, guys, saya cakap mana poin-poin yang penting harap korang catat. Kalau tak catat, nanti korang terlupa. Pada tahun lepas, bulan 11 punya Federal Open Meeting Committee untuk Q4, Fed dah bagi tahu 2022 mereka akan menaikkan interest rate dengan konsisten. Mana interest rate akan dinaikkan, diorang cakap 3 atau 4 kali. So far sekarang ni dia dah naikkan 3 kali guys. Okay, interest rate dinaikkan. Saya dah bagi tahu dekat dalam buku saya dan even dalam kelas live trade kita, education kita, saya dah bagi tahu. Kesan utama bila interest rate ni dinaikkan adalah kemurungan pasaran Wall Street. Itu confirm. Market akan murung. Dan memang dia dah terjemahkan dalam current situation sekarang. Nampak tak market jatuh? Okay. Dapat tak sekarang ni? Interest rate dinaikkan, market akan apa? Bila interest rate dinaikkan, market akan apa? Shunam, yes. Bah, time COVID ni, market naik ni, interest rate dia jadi apa? Diturunkan. Sebab tu bila interest rate diturunkan, market akan terbang. Market akan terbang. Benda yang simple kita nak tahu tone daripada Federal Reserve. Kita nak tahu Federal Reserve dia dah bagi kita soalan bocor. Kita nak tahu tahun ni dia buat apa? Apa projection dia? Betul tak dia buat? Dan nyatanya dia memang betul. Dia naikkan interest rate dengan begitu konsisten sekali.
Jadi guys, bila interest rate naikkan, market akan drop. Tujuan utama interest rate dinaikkan adalah untuk membendung kadar inflasi yang sangat tinggi. Okey, untuk membendung kadar inflasi yang sangat tinggi. That's why interest rate harus dinaikkan. Kesan dia adalah pasaran Wall Street akan merundum dan dolar akan mengukuh. Sebab itu dolar USD strong, sangat-sangat strong. So nampak tak elemen daripada Central Bank, Federal Reserve ni, impact dia terhadap pasaran. Jadi, untuk 2023, apa yang kita perlu take note, okay, this is fundamental punya perspektif. Untuk 2023, apa yang perlu kita fahami adalah pada bulan 11 ni. Pada news FOMC bulan 11 ni, kita nak tahu apa projection dia untuk 2023. Adakah dia akan naikkan, diturunkan atau unchanged? 3 benda ni yang akan dia buat. Interest rate ni dia ada 3 je. Dia nak naikkan, dia nak turunkan atau tidak berubah. Okay, cuba tulis dekat komen tu. Apa yang berlaku ketika FOMC? Interest rate akan dinaikkan, diturunkan atau tidak berubah. Dia panggil unchanged. Turun, naik, unchanged. Yes. Semua type macam itu. Supaya korang ingat. 3 benda ni je. Kita nak tahu 3 benda ni je. Naik, turun atau tak berubah. Okey, soalan yang bagus daripada Mr. Solomon. Dia tanya kalau tak berubah apa jadi? Biasanya kalau tak berubah ni, okay, kalau tak berubah, reaction pasaran positif. Maknanya market Wall Street akan naik. Sebab kebiasaannya bila tak berubah, itu adalah satu situasi yang orang kata risk free untuk investor. Sebab dia tak berubah kan, dia maintain. Okay, jadi pasar Wall Street pun dia positif. Kebiasaannya. Dan at the same time, kita kena tengok juga elemen-elemen fundamental yang lain. Elemen fundamental daripada earning company-company yang listed dekat dalam Dow Jones, dekat dalam Nasdaq. Kita kena tengok juga market situation, global market situation. What's going on in this world? Ada berlaku tsunami ke? Ada berlaku malapetaka ke? Okay? Jadi kat situ pun ada efek juga terhadap pasaran. Ada perang ke? Tapi based on fundamental structure, interest rate punya decision memainkan peranan yang cukup besar terhadap investor punya confidence. Setakat ni dapat something? Okay, now benda yang saya nak bagi tahu kat korang adalah berkenaan dengan structure market bila mana dia jatuh. Kalau kita kena faham, kita kena faham satu perkara, kejatuhan market bukan sifat sebenar pasaran ini. Pasaran ini sifat dia bullish. Sifat saham adalah bullish. Dia adalah satu elemen value appreciation. Dia bukannya elemen speculation. Dia boleh turun sampai sesuka hati dia. No. When we talk about stock, when we talk about Wall Street, it's about value. Value harus dinaikkan, bukan diturunkan. Kenapa value harus dinaikkan? Kerana dalam Dow Jones, ada terhimpun 30 company gergasi dekat dunia yang sentiasa buat revenue, yang sentiasa menghasilkan keuntungan. Jadi sangatlah tidak logik kalau kita nak cakap pasaran ni akan terjun sampai ke lantai. Ada yang tanya, dia cakap, okay, it's about recession. Dia kata, world is close to recession. Kita faham recession, tapi bila ada yang cakap Dow Jones boleh drop sampai harga 7,000, tanya saya, boleh tak dia drop? Boleh, memang boleh. But apa akan jadi kepada company yang ada dalam Wall Street ni, yang ada dalam Dow Jones ni? Dia nak tengok je ke market ni jatuh? Maknanya company tu semua bankrupt lah. No value at all. Bila talk about recession, tapi government nak tengok je. Jadi kita kenalah waras dalam berbicara soal
saham. Sebab kita tak boleh nak gunakan elemen currency, kripto diterjemahkan dalam stock market. Totally different. Sebab kita kena faham sifat saham bukan itu. Jadi waimah macam mana sekalipun kejatuhan saham tu, kita kena perlu sedar itu bukan sifat sebenar dia. Jadi bila kita sedar perkara tu, bila kita lihat sebuah kejatuhan, perkara yang harus kita ambil adalah menunggu peluang yang terbaik untuk kita masuk buy. Dan terbukti pada 2 hari lepas, kita dah dapat saksikan satu pergerakan yang cukup padu. 2 hari 1,700 lebih pip. Cukup padu. Jadi guys, macam tadi saya nak bagi tahu, first, okay, bila korang tengok setiap kali kejatuhan market, okay, now saya nak tunjukkan dekat korang macam mana saya melihat keadaan Dow Jones ni. Setiap kali kita melihat kejatuhan dia, okay, macam ni kan dia jatuh kan. Alamak, kali hijau pula. Setiap kali melihat kejatuhan ni, okay, kau tengok saya tunjukkan yang jatuh tau. Saya tunjukkan yang jatuh. Ni jatuh, betul? Ini jatuh, betul? And then yang ini jatuh. Okay. Ini pun jatuh. Okay. Ini pun jatuh. Kita dah nampak struktur kejatuhan ni. Guys, on weekly time frame, weekly. Ingat weekly. Setiap kali kejatuhan pada time frame weekly, okay, ketika munculnya bullish, dia akan bersambung. Dia akan bersambung, guys. Dan volume dia bukan 1,000 pip, bukan 2,000 pip, tapi lebih. Now, apa yang saya harapkan minggu ni munculnya bullish. Sebab apa? Sebab kalau kita tengok daripada permulaan dia jatuh daripada atas ni sampai bawah 3,800 pip. Bullish datang naik 2,600 pip. Dia punya momentum. Next, jatuh, bullish datang daripada bawah ni sampai atas ni 3,000 pip. Nampak? And then yang ini, okay, bullish naik satu batang yang dia bagi 2,600 pip. Kemudian next, yang ini dia naik 4,586 pip. Kemudian sekarang ni, kalau minggu ni bullish, dia naik setakat ni dah 1,700. Guys, boleh tak kita predict bila mana bullish ni, minggu ni complete as a bullish, kita dah dapat determine minggu depan there's a possibility market bullish akan muncul lagi. Based on karakter yang dia dah pernah tunjukkan sebelum ni. Betul tak guys? Setuju? Ini daripada sudut pandang mata saya. Saya tak tahu sudut pandang mata korang. Market dah buka. Okay, cuba kita buy satu. Buy seketul lah. Buy. Buy terus profit. Hari tu profit ada lebih sikit. Masuk besar sikit lah. Masuk $1 terus. Kita buatlah TP dekat sini. Yang ini. Okay. Buat TP sikit je. Sikit, tak banyak. Jangan tamak-tamak sangat. Jangan tamak-tamak sangat. Ketamakan sometimes membinasakan. Jangan entry banyak-banyak sangat guys. Jangan entry banyak-banyak sangat. Okay. Nasihat saya, jangan entry banyak-banyak sangat. Saya entry tak apa, korang jangan. Dah TP lah. Dah TP. Berapa dah profit? Berapa dah profit kita? Masuk market, buka 20 pip. Okay. Kita close dulu. Close dulu, ambil dulu. Okay. Dah, settle. Okay, relax. Nampak? Relax. Okay, sebab market tengah
volatile. Bah, nak masuk lagi boleh tak? Boleh. Masuk sikit-sikit. Okay. Buy lagi. Oi, tekan-tekan terus profit. Okay. Letak TP. Nak berapa? $10. Okay lah, $10. Setting $10. Make sense. Dah TP dah. Senangnya buat profit. Kan? Tekan-tekan TP, tekan-tekan TP. Okey lah, cukup lah hari ni. Kita tengok hari ni custom period. Hari ni setakat ni today. Okay. Hari ni dah profit 105 pound. Okey lah, cukup lah. Tadi je, kita masuk tadi lebih kurang dekat 30 pound. Okey lah. Siapa nak bagi? So kalau tengok keadaan market ni guys, dalam situasi sekarang, saya rasa kita boleh buy lagi. Saya masuk kecil pula. Saya masuk halus-halus pula. 0.10. Masuk 0.10. Ini saya boleh hold lah. Dan biar je lah. Baru masuk. Boleh. Saya pun baru masuk ni. Ni saya masuk halus-halus. Tadi dah dapat $30. Masuk. Ni boleh hold. Sebab jangkaan saya sebenarnya dia nak terbang lagi ni. Dia nak terbang lagi. Okay. Boleh tak kita sambil-sambil live trade ni, saya sambung sikit pencerahan tadi tu. Sekejap Apa tadi saya share? Ni masalah saya Saya ada masalah penglihatan. Saya ada masalah apa? Peringatan. Apa? Saya selalu lost. Apa? Short term memory. Masalah ingat. Itulah. Nak kata saya selalu makan semut, jarang makan semut. Tapi kita consider itu adalah masalah faktor usia guys. Bila kita dah meningkat remaja ni guys, memang masalah peringatan, okay, memori kita. Yelah, bayangkan dah di usia remaja sekarang ni, banyak dah benda yang kita lalui kan. Banyak fikir masalah negara tak habis-habis Negara tak fikir pula pasal kita kan. Biar tak ingat janji handsome. Alamak, lain macam tagline. Okay, kita pergi kepada time frame weekly. Jadi apa yang saya bagi tahu tadi? Kalau korang perasan, kejatuhan yang berlaku beberapa bulan lepas, okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 minggu kejatuhan yang mana 5,700 pip. 5,700 pip guys. Kejatuhan 7 minggu yang lepas, 5,700 pip bersamaan dengan kejatuhan dia sebelum tu. Maknanya ini kejatuhan yang sebelum ni. Okay. Saya nak bagi korang clear picture tau. Sebab kita nak faham dulu karakter market. Karakter market yang sebelum ni. Sebelum kita buat analisa on the fundamental pula. Okay. Ini kejatuhan yang ini yang berlaku ni. Dua kejatuhan ni, volume dia lebih kurang sama. Lebih kurang, ni 5,800. Ini 5,600. Jadi, setiap kali kejatuhan yang besar ni berlaku, kenaikan dia pun besar juga. Kenaikan dia pun besar juga. Okay. Market pecut Alhamdulillah. Tok belagak Newa tadi. News. Newa. Kenapa market naik? News apa tadi Oh, terbang guys. Sedapnya. Kalau lah tadi $1 tak close. Teknik kalau. On teknik kalau. Payahlah dah profit tu.
ambil je lah. Buy. Nak buy lagi. Kau nak buy sangat kan? Handsome hole ni. Okay, saya continue lagi boleh Boleh saya continue lagi? Boleh saya continue lagi? Okay, boleh Jadi kita nampak kejatuhan 5,000 pip lebih 5,000 pip lebih, dan setiap kali kejatuhan yang besar berlaku, kita akan dapat saksikan kenaikan yang besar pun akan berlaku. Okay, kenaikan yang besar pun akan berlaku. Faham tak guys? Nampak dia jatuh, ni dia jatuh kan, dia drop ni. Kan dia drop ni Dia drop. Okay. Saya ambil color kuning lah. Color gold. Lemak tak nampak pula. Tak apalah, tak payah pakai line lah. Jadi kita nampak kejatuhan and then kenaikan. Okay, saya ambil yang naik ni color lain pula yang naik ni saya ambil color lain. Yang ini saya ambil color blue pula. Baru kau nampak. Nampak tak? Jadi kita nampak dia jatuh, lepas tu dia naik, lepas tu dia drop. Jadi saya menjangkakan there's a possibility dalam beberapa minggu ni market akan bermain pada kawasan ini. Sebab apa guys? Sebab untuk bulan 11 ni ada potential market jatuh buat new low lagi. Sebab dijangka bulan 11 ni news FOMC dia nak naikkan lagi interest rate. Jadi ada possibility market pada kawasan sini boleh drop untuk new low. Ada possibility. Sejauh mana kebenaran? Wallahu alam. Tapi ada possibility. Kenapa saya boleh sembang benda ni? Sebab saya mengambil trend market pada 2022 ni sama dengan trend market pada 2018. Okay. Jadi, apa yang saya jangkakan, akan ada buyer kat sini. Okay. Buyer akan masuk kat sini. InsyaAllah, kalau tak ada arah melintang. Okay. Buyer masuk kat sini. Lepas tu kat sini pun ada buyer. Lepas tu kat sini pun ada buyer. Sampailah kat sini. Mungkin baru dia drop. Okay. Dan andai kata tahun depan Fed cakap dia nak turunkan interest rate atau unchanged, saya menjangkakan akan ada satu momentum yang besar untuk make market fly me to the moon and let me sing among the stars. Guys, ini saya punya jangkaan. Abang boleh komen sikit pasal BOJ dan BOE. Saya banyak mostly study pasal Fed Saya jarang pasal BOJ. Yang saya tahu BOJ, Japan sekarang ni dia dah mula invention dia dah masuk campur dalam mata wang. Saya tak banyak komen sangat pasal BOE dengan BOJ ni sebab saya tak begitu study dia punya ni dia punya market condition sekarang ni. Jatuh balik. Big kau. Happy sangat tadi kau buy kan? Berapa floating ni? 29. Kau happy sangat tadi kau floating kan? Oh, market fly, kau tengok sekelip mata sekelip mata dia buat kita murung. Saya sell bar. Kalau sell, siapa sell tengah profit lah. Okay, anyway, untuk yang saya kongsikan ni, nampak tak? Maknanya kejatuhan market based on weekly time frame mampu memberikan kita satu gambaran yang agak clear dengan market structure. Faham tak?
apa yang saya cuba sampaikan on the weekly time frame, weekly time frame. Jadi guys, kita nak minggu ni dia apa guys? Kita nak minggu ni weekly candle bullish. Itu yang kita nak. Dia main area 30k BRN. Bah, harap dia fly, betul. Saya jangkakan dia boleh fly sampai harga 32,500. Saya jangkakan 32,500 pada harga ini 32,500. Saya jangkakan dia sampai 32,500, saya buat fake candle dummy kejap Boleh Dah lama tak main candle dummy ni. Rindu tak? Kau rindu tak candle dummy ni? So saya jangkakan dia sampai sini. Lepas tu barulah munculnya seller. Salam abahku sayang, lama tak dengar suara abah. Sayang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bullish kita buy je next week, insyaAllah. Yes. BRN berhantu. Yes, betul. Muhammad Azizi, TP buy saya dekat 31879. InsyaAllah sampai insyaAllah. Saya jangkakan kalau bullish ni berterusan, there's a possibility dia sampai 32,500 dan selepas tu dia akan jatuh. 945 dan 10 news pula. Ada news hari ni. Saya pun sekarang tak tengok sangat news Okay, so far ada dapat sedikit gambaran tentang fundamental. Kita sekarang ni sebenarnya momentum pasaran masih lagi sell masih lagi bearish. Sebab elemen fundamental yang boleh mampu naikkan market fly to the moon at this moment, just for a while. Bagi saya, ini adalah rebound untuk market buat structure. Okay, biasalah bila ada sell, ada buy, okay. Dan of course, pasaran pun harus dijaga supply and demand dia. Kalau terus sell, okay, itu kripto boleh lah. Okay, kripto boleh lah. Sebab kripto tak ada pegangan yang solid daripada fundamentalnya. Saya pun tak faham sangat. Baik itu Bitcoin dia kau boleh tengok dia jatuh sewenang-wenangnya. Yes, saya jangkakan dia retrace buy just for a while untuk melengkapkan structure market. Dan kalau Federal Reserve pada bulan 11 ni membuat decision untuk naikkan lagi interest rate, jangkaan saya market punya condition akan kembali berdarah dan ada potensi dia akan buat new low yang terbaru, selepas tu barulah dia naik semula. So now, apa yang saya nak korang semua faham dan korang semua thinks adalah bila mana market membuat kejatuhan, jangan panik. Okay, jangan panik. Kita faham ada yang buy. That's why bila kejatuhan market ni kita boleh gunakan dollar cost averaging. Abah analisa tu pasar rate, tapi pasaran masih berhati-hati dengan sentimen perang lagi. Okay, sentimen perang ni memang membuat investor punya confident berubah-ubah. Tapi saya sangat yakin kejatuhan pasaran adalah lebih bermotifkan daripada decision central bank tu sendiri. Kita kena faham perang memang memberi kesan yang sangat negatif terhadap pasaran. But at the same times, okay, kita perlu faham perang tu satu benda yang uncontrolled. Satu benda yang di luar kawalan. Dia nak buat, dia nak perang, dia boleh perang. Dia tak boleh nak dikawal. Okay, macam Rusia kan, orang dah halang, jangan.
kan. Jangan serang Ukraine kan. Macam yang apa, monyet dengan sang kancil tu kan. Monyet tu nak makan tu ya. Jangan monyet. Lala monyet tu makan juga. Tak tahu rupanya dia makan tu cili. So benda yang tak nak dikawal. Tapi interest rate decision daripada Federal Reserve satu benda yang terkawal. Jadi kita perlu faham global market yang ada sekarang ni, impact dia terhadap pasaran, perang of course, okay. And then China dengan Taiwan pun tengah hot gambar. Yes, betul. China dengan Taiwan is a very very close to war. Hopefully tak berlaku. Saya harapkan itu tak berlaku. Sebab perang ni tak bagus. Kadang-kadang kita sangat jahat lah. Sangat jahat kalau kita cakap biarlah perang, aku boleh sell. Itu tak, sangat tak baik lah. Sangat, walaupun kita tahu kan memang kita dapat benefit daripada situ sebagai trader, betul tak? Sampai ada cakap apa kat saya tahu, bah, kalau boleh bah sekali lagi lah COVID kan, saya nak sell kau. Tak bagus lah macam gitu Mau faham tak? Muhammad Aziz, abang saya keluar dulu, ada on call. Terima kasih Syanibah. Waalaikumsalam, sama-sama. Jadi guys, apa kita perlu bijak lah bijak untuk melihat sesuatu perkara. Jahat minta COVID pula. Dia cakap masa COVID jatuh tu tak dapat sell. Jadi dia kata kalau COVID lagi sekali bah saya nak sell, benduk kau. Jadi itu bukan yang kita mahukan. Benda yang tak elok janganlah minta, betul tak? Itu nama ni apa tahu? Namanya fish sell. Fish sell, menjual ikan. Sell fish betul kalau macam itu. Sell tapi ahli keluarga mati. Betul. Janganlah minta COVID. Penat duduk rumah. Betul. Kita dah sedap ni guys. Dah sedap dah boleh keluar. Dah tak payah pakai mask. Dah nampak dah. Oh, kau tahu tak? Ni cerita betul Ni cerita betul. Ada member pergi sarapan dekat kedai tu baru buka lah ada sarapan. Yang ambil order tu awet. Tapi selama dia dengar awet tu punya suara sedap, selama dia makan kat situ, dia tak pernah nampak muka awet tu. Dia tak pernah nampak sebab awet tu pakai mask. Cinta berputik guys. Lepas sahaja penggunaan mask dah dimansuhkan, baru tahu rupanya awet tu cun. Awet kedai buah tu ke bah? Bukan, ni awet lain. Ni member cerita lah. Dia kata dia selalu sarapan kedai tu. Aku sarapan kedai ni sebab nak tengok awet ni je kan. Guys, selepas buka mask baru tahu awet tu cun gila guys. Memang cun. Okay. Tapi sayang guys, awet tu jongang. Saya dengar cerita dengan dah syok dah kan. Awet tu cun bah kan. Sekali rupanya awet tu jongang, Halimah jongang. Minta maaf lah. Tak, yelah itu apa setting yang dia dapat kan. Jadi, tapi awet tu cun. Lepas dia cakap bah rupanya jongang. Ingat awet jelmaan lah, tak ada. Tapi dia kata dia cakap kalau nak jadi couple bah, boleh. Kita boleh couple dengan dia. Cuma jangan suruh dia berbual. Macam mana kan? Saya cakap apa? Sekarang ni teknologi canggih kan. Pergi buat apa ni? Buat braces ke apa ke. Jongang boleh kasih repair. Benda boleh ejah kan. Ejah sikit pun tak apa. Buat rasa-rasa. Tapi saya dengar cerita dia kelakar kan. Sebab dia kata aku excited gila ni kan. Aku rasa awet tak pakai mask lah. Betul tak pakai mask. Ya Allah baru tahu awet ni cantik. Member pun insyaAllah ambil order rupanya jongang. Hati yang susah nak repair. Alamak. Ini dalam. Awet pun kena scam ke bah. Yusof Tayyub. Nak cerita. That's why dulu member saya selalu kan kenal awet. Awet tak pernah jumpa kan. Saya cakap awet kalau ambil gambar tunjuk muka je kan. Selfie. Saya tak percaya. Biasanya gemuk. Sebab itu dia tak nak ambil gambar badan. Lepas tu jenis berbual suara sedap.
Sebab yang suara sedap ni biasanya cabi-cabi, yang gemuk-gemuk kan. Tu yang benda-benda macam ni, benda kita dah lalui guys kan. Kita sharing je. Apa-apa pun kena cari yang real. Jumpa, kenal betul-betul. Betul tak guys? Cerita pasal awet sampai aku dah tak ingat aku cakap apa tadi. Banyak pengalaman abah tu. Kita kongsi kan. Sokong kalau cabi memang suara sedap. Ini tak dinafikan Ramli Ramli Samsam. Awet tu dah plan kita je yang lalai. Afazura, handphone kamera sekarang dah canggih abah. Buruk boleh jadi lawa. Betul. Bah, jangan kuat sangat bah. Bini saya jenjeleng sebelah cakap pasal awet-awet. Korang kena faham bila mana saya punya turn buat live trade, okay? Cerita pasal awet, cerita pasal benda-benda ni semua, benda yang biasa. Jangan take it as a serious, just take it as a part of entertainment, okay? Ajar sikit bah ayat cairkan awet, belum ada lagi ni, Uzi Ismail. Kau tak ada awet lagi? Macam mana setting awet yang kau nak? Jap lagi berdarah telinga ni. Cakap dekat wife tu kan, benda ni santai-santai. Kita kena faham peranan lelaki. Okay, peranan lelaki. Yang pertama kita perlu faham dekat dalam dunia nisbah lelaki dengan perempuan 1:11. Maknanya kau guna leverage 1:11. 11 orang perempuan bersama dengan seorang lelaki. Nak cakap nisbah perempuan tu, perempuan ni ramai kat dunia ni ramai. Jadi oleh kerana kebanjiran wanita ni, kita sebagai lelaki ni nak buat apa? Kenalah bahagiakan diorang ni. Walaupun kita terpaksa menderita. Menderita kan member tu. Punyalah dia falling in love. Rupanya awet tu jongang. Redha lah, cantik lawa tu semua sementara. Yang penting iman dan takwa. Itu definitely betul. Itu definitely betul. Tapi bila kita berkisar pasal duniawi, okay, Pak Imam pun boleh tanggal kopiah. Okay, Pak Imam boleh tanggal kopiah. Jadi iman dan takwa tu tak boleh nak jual beli, tapi kita kena terima hakikat. Kita nakkan yang indah-indah, kita nakkan yang cantik. Macam kau trading kau nak profit je. Sekali kena sidai, baru kau tahu langit tu tinggi ke rendah. Betul tak? Jadi macam Abang Aziz cakap, redha lah. Redha itu penting. La tahza. Apa maksud la tahza? Jangan bersedih. Nyanyi bah, iman tak dapat. Suara abah putus-putus. Suara saya putus-putus Buat rasa-rasa. Buat rasa-rasa. Nak suasana je. Suara saya okey Ramai hari ni PM bah. Malam ni abah punya site kan. Malam ni saya masuk bah. Oh malam ni ramai live Ramai masuk malam ni. Kalau boleh hari-hari lah macam ini Cikgu Afiq punya, Cikgu Iman punya sesi, Mak Duan punya. Ke kau nak saya ambil satu instructor perempuan baru banjir Zoom ni. Nak masuk 1.05 pound ni takut bah. Aduh. Lagu Rehan. Lady is good. Abah hari-hari pun tak apa. On bah, kasih wanita joki. Bukan main laju kau Abah punya story sangat meyakinkan. Story yang macam mana tu? Saya ni guys selalu fikir dalam kehidupan saya sangat mementingkan satu benda. Dalam kehidupan ni saya rasa satu benda yang kita perlu ada. Selagi kita bernyawa, selagi kita hidup, satu benda ni kalau boleh korang sentiasa ada, jangan pernah hilang. Tahu tak apa? Keyakinan. Kau kena yakin everything. Kau nak buat sesuatu, yakin. Yakin diri tu penting. Walaupun hakikatnya itu bukan kau.
Sebab Abah ni entertaining. Banyak kisah pandai nyanyi. Oh, serius lah. King of everything. Saya ingat nak tukar bidang jadi penyanyi lah saya ingat. News PMI pukul 10, Abah rasa positif atau negatif? Saya tak tengok sangat news ni, okay? Tapi saya rasa news malam ni possible market akan fly. Kalau tengok daripada pengamatan saya, market boleh fly sebab minggu ni dia kena complete bullish. Dia tak bullish minggu ni memang nak kena dia. Bah minta pendapat pasal statement BlackRock dan Michael Berry pasal inflation recession. Okay. Saya ada baca pasal BlackRock punya pasal inflation recession sebab dikatakan market akan membuat recessions. Okay. Tapi macam saya cakap tadi, okay, no matter recession macam mana sekalipun kita tahu ada possibility market akan drop. Tapi satu benda kita perlu faham, BlackRock ini sendiri adalah satu tycoon yang paling king dalam Wall Street. Boleh kata majoriti saham-saham utama dunia semua dia ada. Jadi saya sangatlah yakin yang dia tak akan biarkan kejatuhan market tu berterusan. Kalau news positif dan market fly bermakna market tak respect fundamental ke? Kalau news positif dan market fly, ada beberapa elemen sebab kadang-kadang fundamental ni dia bukannya direct impact, maknanya dia terus pergi. Kadang-kadang dia pergi cari sebuah price dulu, lepas tu baru dia terjun, and at the same time based on 30 company ni juga. Tapi news PMI sekejap kejap lagi kan dah nak pukul 8, dah nak pukul 10 ni. Guys, saya tak tahulah ini yang saya rasa lah. Lately ni saya merasakan yang saya terlalu leka mengejar duniawi lah. Macam mak buat profit banyak-banyak. Saya hilang kegembiraan dalam kehidupan. Saya kadang sembang kat wife saya kan. Saya lately ni buat profit tapi saya macam tak happy lah. Bila kita tak happy, kita tahu kan hubungan kita dengan sang pencipta ni mungkin renggang. Dia tak pernah melupakan kita, tapi kita yang sentiasa lupa kerana kita manusia hidup di dunia ni diuji kan. Jadi that's why lah kadang-kadang bila ada perasaan macam itu, kita kena istiqomah, kita kena muasabah. Korang pernah tak ada perasaan macam itu? Faham tak apa yang guys, dah pukul 10. Fly. Iman boleh tolong bah? Iman. Iman tak dapat dijual beli. Ia tiada di. Abah kena buat giveaway malam ni baru kita semua happy sama-sama. Giveaway je korang happy Okay, nampaknya market kejap news PMI apa result dia? Result dia lebih besar. Actual lebih besar daripada forecast. So maknanya USD akan strong. Dan this is a bad news for stock. Tapi kadang-kadang kita tak boleh nak ambil impact tu as a direct impact macam itu Kadang-kadang kita perlu ukur juga daripada technical view. Okay. Dengan keadaan momentum market yang 1700 dia pergi ni mencanak, takkanlah tiba-tiba nak drop balik saya bawah ni kan. Memang dia boleh buat macam itu, tapi steady sikit brother. Orang penat ni naik kan. Macam biasa saya cakap, market ni naik ikut tangga. Terjun ikut naik ikut tangga. Terjun ikut apa?
Ikut tingkap. Pandai pun korang. So H1 oh tadi dekat akaun PFT saya dah sell Euro USD ni. Kalau hold tadi profit kau-kau. Siapa ada access saya punya akaun PFT? Akaun final PFT, professional forex trader. Ni semua dah bosor Alip. Oh, kau usah Alip Wah, tadi kalau hold ni 100 lebih. Bah, bagi akaun PFT Abah. Kan ada tu dekat dalam tu. Okay guys, so far dia dah jatuh. Daripada tadi dia open, dia jatuh dah 100 pip. Mungkin dekat bawah ni kau boleh tadah. Macam air hujan. Dia sampai sini kau bedok buy balik. Okay, kawasan ni. So kawasan ni bedok buy. And then kawasan ni bedok buy. Lepas tu stop loss mungkin boleh pasang pada bawah ni lah. Bawah ni kau tak stop loss lah. Kat kawasan ni. Tapi kalau tengok kat sini, ada lagi there's a potential yang price boleh sampai harga bawah ni. Okay. Dia boleh sampai harga sini. Ada potential kat situ juga. Sebab kat sini ada support ni saya consider as a support lah. Kawasan ni. Okay. So dia boleh sampai juga bawah ni. So kat sini nak guna DCA boleh. So kalau kita tengok kat sini, antara BRN yang terdekat pada harga 29,800. Okay, yes, betul. 29,800. Okay. Lepas tu kalau kita naikkan lagi, 29,900. 100 pip dekat situ. So di sekitar kawasan ni possible lah korang boleh buat apa buy limit kat kawasan ni. Lepas tu dekat area bawah ni, okay, consider korang punya risk area. Stop loss letakkan kat kawasan ni. Okay. Minta izin SC bah. SC. Oh, screenshot. Boleh, silakan. Saya ingatkan SC Mizal ni. Ini bedok lah kan. So, apa yang saya boleh cuba buat kat sini? Okay, 29,800 Saya ambil ni order. Saya pasang pending order. 29,800. Yang saya place. So, ni saya buang. Wah, kuat juga nampaknya. Okay, 29,900. Okay, 29,900. Pending order. 29,900. Place. Okay. Ini yang terdekat. Nak bedok lagi? Boleh. Pending order. 29,950. Nampak sikit dia punya apa tu apa art. Dia punya seni tu seni 29,850 setiap 50 pip. Nampak sikit barulah kita nampak. Tak bosan kan? Teknik Abah yang tunggu-tunggu pending order. So dekat bawah ni bolehlah letak kau punya apa stop loss. Kalau nak letak stop loss, letak kat bawah tu
Mana tulisan ni? Okey. Stop loss tulis kat sini. Ni stop loss area. Risk area Risk area kat sini. So kita consider yang kawasan putih ni as a support yang kita boleh gunakan. Nampak macam tak sampai nak naik nampak. Account ni berapa equity? Account ni equity dia lebih kurang $2,000 margin ada lagi 22,900. So nak tahu account ni margin ketahanan dia sampai bila? Kan? Berapa lama account ni boleh hidup kita ada ni guys. Takut apa? Kita ada indikator ni. Loss profit ni. Masukkan indikator tu. Okey. Mana indikator ni? Ni. Nampak? Katakanlah. Okey. Saya punya account ni 2,000 So dia nak MC dia kena sampai harga ni 2472 lah dekat situ guys. Harga 26 mana price sampai bawah tu Pojol lah account ni. Ni kelebihan kita punya ni. Average habis tahu pun. Pandai pun. Jatuh lagi. Tak apa, kat bawah tu kita dah. Ini macam kita strategi menghadapi peperangan. Okay. Biar musuh serang. Kita defend kita letak kita punya tentera dekat bawah ni. Akan sampai masa musuh akan kehilangan peluru. Kehabisan peluru. Di saat itulah kita akan mula attack. Tak jauh dalam 80 pip je Jabis H1, betul. Abang nak belajar trade Dow Jones juga, silakan Muhammad Saifullah. Okay, so far malam ni you guys dapat satu point of view, dapat sesuatu benda baru? Ada dapat gambaran yang baru tentang market structure, market condition? So, minggu ni kita nak candle weekly apa? Bull. Kalau bull minggu ni, possibility minggu depan kita dapat sedikit direction. But guys, again, it's just a point of view saya. Kalau minggu depan, sebaliknya market punya reactions, okay, walaupun dah bull, tiba-tiba minggu depan dia sell, apa yang saya nak korang faham, itu bukannya di luar, itu bukannya atas kawalan saya. Kalau saya boleh kontrol market ni, ada berapa orang dalam ni? Semua dalam ni, kita tong-tong duit boleh beli Malaysia. Kalau saya boleh kontrol market. Saya hanya berbicara based on pengalaman, based on fakta yang sedia ada, dan based on market situation. Okay guys? Berapa dah floating? 53 pound floating. Oh, ini kalau terbang ni. Siapa yang sell tengah profit Tahniah. Tapi saya menunggu. Kita menunggu ketibaannya. Kita menunggu ketibaan div kehormat ni. Kau turun lagi. Kau turun lagi. Kalau abang boleh kontrol market, ada tak merasa jumpa apa? Guys, dia terjun lagi guys. Maknanya betul lah news tadi tu memang bad for stock. Oh, maknanya gold pun jatuh juga Saya ada sell gold. Tapi saya dah close dah. Apa gold punya ni?
Apa gold punya ni, Jad? XAU USD. Mana? Show all. Bawah sekali. XAU XAU. XAU USD. Zau. Mesti jatuh kan gold kan? Oi, gold baru nak terbang lah. Naik, makin naik dah. Dah pacak dah. Tak steady lah kita punya seller ni. Orang kat bawah tunggu lagi kau. Turunlah jauh-jauh sikit. Dah sampai habis ambil pending order tu barulah naik. Benda macam itu pun nak ajar ke? Tak. Dia memang kita nak dia naik. Tapi ambil lah dulu. Kita dah tunggu dia kat bawah tu kan. Ni macam apa tau. Pending order ni, mana pending kan benda yang menunggu. So cerita dia kita dah tunggu kat bawah ni. Dia dekat atas. Weh datang kat sini. Jadi tahu-tahu dia belah kan. Faham tak? Macam member ajak ngeteh tapi tak ajak. Member nak pergi ngeteh tapi tak ajak kau. Macam itu lah. Dan dia nak ngeteh kat atas ni guys. Ni cerita dia macam ni. Dia nak ngeteh kat atas ni. Okay. Dia tahu kat bawah ni ada member tunggu. Kan? 1, 2, 3. 3. 3 ni. Kan? At least flower lah dulu kan. Jom kan. Turun dulu. Dah sampai ambil semua. Baru naik. Kau faham tak situasi dia sekarang? Keras biar yang 30 okay, pecah atas bawah situ je dia. Ini kalau pecah 30 ni, 30 ni kalau pecah guys, memang mandi junub ah. Kalau 30 ni dia pecah ni, kalau ada candle boleh break harga ni atas ni, minggu depan mandi junub lah kita. Ni. Finbis merah apa? Kalau fully dia merah sampai dah kena semua ni, lepas tu baru ambil. Naik atas balik. Okay guys, dah 10.14. Saya rasa kita dah di penghujung rancangan. Anyway, thank you so much. Malam ni ramai. Radi takut Isnin sampai Rabu market ambil hati. Betul juga market macam merajuk kan. Hopefully tak lah Hopefully tak lah. Anyway, kepada yang berada di Penang, yang nakkan merchandise padu-padu, okay, korang boleh tipu padu-padu. Saya ada merchandise, saya ada baju t-shirt, baju collar, saya ada buku, saya ada apa lagi kita ada? Banyaklah dalam beg tu. Lajak pelis. Pelis insya-Allah. Macam mana nak join event kat Penang tu bah? Nak join event kat Penang tu PM Pok Cik. Dekat dalam grup. Ada dalam grup ni tak? Grup Telegram. Selamat bah, baru register field, akaun mana yang best nak pilih? Pilih akaun profesional. Kalau nak trade gold apa semua, boleh ambil akaun DCN. Halim ada dalam grup Telegram tak? Ada. PM Pok Cik, bagi tahu Pok Cik nak join event dekat Penang. Saya sentiasa teruja bila mana nak ke utara, nak ke Penang. Saya tak tahulah, saya dah kena badi mamak apa tak tahulah. Kena badi nasi kandar ke apa tak tahulah Zakir Rahman, itu hari Kak JB tak dapat hadir sebab ada khusus kerja. Tak apa bang, tak apa. Nanti boleh. Guys, dia nak jatuh balik guys. Jatuh. Lai. Tapi jangan lebih-lebih sampai sini je, lepas tu kau naik. Kasih mandram nasi kandar. Nasi kandar. Penang ni jahat guys. Jahat.
Start kereta, ada je benda nak dimakan. Makan jeruk, makan char kway teow, makan ada je lah. Lepas tu Penang ni salah satu yang saya suka. Nak makan kena beratur. Nak makan kena beratur. Bah, nanti buat review makan bah kat Penang. Tapi saya dah nekat saya dah nekat. Saya berazam this moment, okay? Pergi Penang, saya takkan makan nasi kandar. Saya akan cuba makan roti, okay? Nasi kandar apa semua saya takkan makan. Saya akan cuba makan apa tu? Subway, makanan sihat. Nak jadi apa jadilah. Nasi kandar, tak nak nasi. Makan lauk je pelik pula Masemuk. Tak, saya tak akan makan makanan kat Penang. Saya akan makan makanan sendiri. Saya makan buah kan. Sotong kari bah, jahat. Tak. Tu semua, ni semua bahaya ni. Lajak ke pelik bah. Kalau ni tak boleh tahan, wait you. Uzaifah pun dia ada request saya nak makan wait you. Kenapa bah? Bukan, saya kalah dengan Sikandar. Tapi kali ni saya rasa saya akan menang. Saya akan cuba lawan. Ya ke bah? Takut abah. Memang saya tak boleh tahan Tengok orang beratur saya tak boleh tahan. Lagi-lagi kalau saya tengok yang beratur tu kan kat apa Din nasi kandar tu. Yang beratur tu awet kan. Engkau datang pukul 2 pagi, 2 petang, pukul 1 petang, tengah panas-panas terik, beratur panjang sampai kat belakang guys. Dia baru je lepas make up 5-6 inci. Meleleh guys make up. Meleleh make up. Dekat pipi nampak kan. Benda dah setting, dah tahu nak makan nasi kandar kan. Janganlah setting make up 6 inci. Kau dah tahu kau nak beratur panas-panas. Belum makan lagi kan, tunggu orang beratur kan. Kan tak ada payung apa semua. Oh, make up. Meleleh guys, cair make up. Kan kesian saya tengok. Makan papadam je bah. So, insyaAllah Penang akan tewas. Selalu Penang menang selalu Penang menang. Kali ni Penang akan tewas. Lalu kedai makan saya tengok padan muka. Saya tengok saya tak makan pun. Tapi kalau ada kau nampak muka iras-iras saya makan nasi kandar minggu ni, maknanya itu bukan saya saya bagi tahu awal lah. Sebab saya dah mendekat memang saya tak makan nasi kandar, saya tak makan jeruk Pak Ali apa semua tu. Durian. Durian dah musim ke? So, pada orang Penang, insyaAllah kita akan berjumpa. And kepada siapa tadi? Siapa tadi yang suruh datang Perlis tadi? Makan bah nikmat dunia tu. Ada nikmat lain yang ada kat dunia ni. Bukan makan je. Kau kerja nak tekak engkau je. Al-Mustaqim. Al-Mustaqim. Saya datang Perlis. Awak Perlis kat mana? Perlis dekat mana? Oh, dekat Kangak. Kangak. Pernah jumpa saya tak? Ada pernah jumpa saya ke hari tu? Masa saya pergi Perlis. Ayat Abah dah macam atuk-atuk. Hari tu tak sempat. Bah, Penang kat mana buat kelas? Dekat Sungai Dua. Kita buat dekat Sungai Dua, Abang Hang. Hang pamai tak? Bagi nombor phone Hadri. Cantik dekat. Saya buat kat Sungai Dua je. Dekat kampung bini saya. Tapi bini saya tak ikut Dia tinggal kat rumah je. Apa hal dia nak ikut saya tengah buat kerja? Apa? Guys, siapa nak datang jangan walk in Kalau walk in merchandise tak dapat Sebab saya bawa merchandise ni ngam-ngam je. Kau kena register awal Siapa datang walk in tak ada. Saya minta maaf kau tak dapat merchandise. Hadri Al-Mustaqim. Dah register Abang Aziz. Okey, insya-Allah kita boleh jumpa
So macam biasa guys, saya kalau pergi Penang memang saya cukup bersemangat. Saya tak tahulah Penang ni memang lain macam lah. Ni kali kedua nak jumpa apa? Oh sebelum ni kita pernah jumpa bang kan? Kita jumpa hari tu kan. Jumpa kat RNR. Ya ya betul betul. Short view bah jalan sana. Penang kalau hari ni penat. Penang kalau hari-hari macam ni ya, penat lah. Saya nak jumpa abah tapi abah tak sudi. Serius ah. Miracle. Ini betul-betul miracle ni. KL sudah ke bah, bini tak bagi pergi jauh-jauh. Bini kau tak bagi kau pergi jauh-jauh. Hadri ni pokcik ke? Hadri ni bukan pokcik. Hadri pokcik ke? KL KL belum lagi. Tapi ni bini tak bagi pergi jauh-jauh. Oh yang kita jumpa Hadri. Hadri yang bagi nombor phone tadi. Bukan Hadri ni orang lain pokcik lain. Hadri yang jumpa kat Perlis tu kan, kita jumpa dekat masa makan kan, makan tengah hari kan. Yang awak buat berapa dolar tu? $1 lebih jadi berapa ratus tu. Ni gila ni budak ni. Ni pun orang gila juga ni. Dia tipu 5 GBP sampai 800. Aduh ay. Patut orang macam ini kerja dekat Kementerian Keuangan. Sebab kau tahu buat duit. Ada member saya tanya dia, kau kerja kat mana? Aku kerja government. Kerja kat mana? Aku kerja Kementerian Keuangan. Kau pandai trade tak? Mana reti bro. Baik kau tak payah kerja. Nama je Kementerian Keuangan tapi tak boleh buat duit. Gitu sembangnya. Itu namanya sembang kari. Kan apalah kau ni kerja dekat Kementerian Keuangan tapi tak pandai buat duit. $5 GBP ke 800. Oh, gila. Okay guys. So sampai di sini dulu. InsyaAllah kita akan jumpa lagi di lain hari, di lain waktu. Guys, saya nak minta sedikit ruang waktu korang. Ada something yang saya nak buat apa ni untuk tahun depan ni, dan sebenarnya untuk tahun ni pun saya dah start. Korang doakan semuanya sukses. Okay. Doakan yang baik-baik untuk saya dan tim saya. Dan insyaAllah, okay, selagi hayat di kandung badan, selagi diberikan kesempatan dalam dunia ni, saya sentiasa doakan yang terbaik untuk korang semua. Okay guys. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.